Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu kali ini menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen, peminat politik Malaysia, pemerhati politik Malaysia dan juga pengulas-pengulas politik Malaysia. Ada yang menggelar gesaan ini sebagai tindakan gila. Ada juga yang mengatakan tindakan gesaan ini adalah tindakan melampau. Ada juga yang mengatakan bahawa tindakan gesaan daripada PAS ini adalah tindakan yang tidak relevan sama sekali. Ini apabila dalam himpunan PAS yang terkini, pemuda PAS telah meluluskan usul menggesa Anwar Ibrahim letak jawatan. Ada netizen menulis dalam ruangan komen, kata mereka, pandai-pandai saja pemuda PAS ini menggesa Anwar Ibrahim letak jawatan. Mentang-mentanglah dia tak suka, dia pula gesa nak letak jawatan. Gesalah orang yang tidak berfungsi. Gesalah orang yang tidak menunjukkan kompeten yang baik. Letak jawatan. Mengapa dulu Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan termasuk PAS kata mereka, tidak menggesa orang yang tidak bekerja dengan baik dan tidak kompeten? Letak jawatan pula, kata mereka. Saya bacakan kepada anda beberapa komen netizen apabila pemuda PAS meluluskan usul menggesa Anwar letak jawatan. Antara komen daripada netizen berkait dengan gesaan pemuda PAS ini ialah, mereka mahu supaya pemuda PAS pun ada parlimen sendiri. Hebat, kata netizen. AKJ kata dalam ruangan komen, macam ini punya busuk hati, kata mereka. Perdana Menteri ke-10, kamu bagi 2 tahun untuk reform. Tapi Kelantan dah lebih 30 tahun diperintah oleh PAS, diperintah oleh pimpinan PAS, tapi airnya tetap Milo. Kamu tak nampakkah, kata mereka. Anwar Ibrahim baru 2 tahun menjadi Perdana Menteri telah dinilai gagal. Walhal pemimpin-pemimpin di Kelantan yang telah memegang Kelantan selama lebih 30 tahun, tetap airnya Milo, masih tidak mampu menandingi negeri-negeri yang lain. Itu pula tidak diarah letak jawatan, kata netizen. Itulah tuding jari pada orang, kena di muka sendiri. Sedar sikitlah, kata AKJ. Takkah memalukan diri sendiri cadangan seperti ini? Kamu lebih 2 tahun di bawah 2 Perdana Menteri pegang kuasa sebelum ini. Apa yang PAS telah lakukan? Apa kejayaan yang PAS telah lakukan? Adakah kamu buat apa-apa perubahan? Jangan sembang kencanglah, geng busuk hati, kata AKJ merujuk kepada PAS. Ada juga yang mengatakan bahawa Wan Khalid kata, PAS siapa untuk lulus letak jawatan Perdana Menteri ke-10? Gila kuasa dah PAS. Patut mereka semua ni diambil tindakan kerana menghasut, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, antara komen yang menarik sekali ialah apabila AKJ mengaitkan apa yang dipinta oleh pemuda PAS ini. Saudara-saudara sekalian, antara alasan pemuda PAS memohon supaya Anwar Ibrahim letak jawatan, mendesak letak jawatan ialah kerana, kata mereka, usul tersebut dibawa dan dibentangkan perwakilan pemuda PAS kawasan Tambun, Abdul Abidi Muhammad Maznan, yang kemudiannya dibahas dan diluluskan dengan sebulat suara. Agak lucu, tapi benar. Dalam pembentangannya, Abdul Abidi antara lain berkata, tujuan usul tersebut bagi menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan negara perlu memiliki kepimpinan baharu yang benar-benar kompeten serta mempunyai accountability untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sehingga netizen bertanya, siapa yang dimaksudkan kepimpinan baharu yang kompeten itu? Kalau ada, tolong cadangkan, kata mereka. Jangan-jangan mereka mencadangkan diri mereka sendiri, pemimpin PAS. Siapa yang kompeten itu? Jelas beliau lagi sudah cukup tempoh selama 2 tahun diberikan kepada kepimpinan Anwar Ibrahim. Inilah yang netizen kata, Anwar baru 2 tahun memimpin sudah dinilai. Bayangkan PAS 30 tahun telah dinilai. Apa pula pendapat anda semua? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling menggembirakan kita hari ini ialah apabila ada ura-ura mengatakan bahawa gaji minimum bakal dinaikkan kepada RM1,800. Wow, kalau ini benar-benar berlaku, pastinya ini akan memberikan tonik baru kepada kerajaan dan berita yang pastinya menggembirakan seluruh rakyat Malaysia di saat negara kita di dalam keadaan yang sedang membangun dan dalam keadaan yang ekonominya sedang stabil. Ini peluang untuk kita dapat menghargai rakyat, bahkan memberikan semula hasil negara yang melimpah ruah sekarang ini kepada rakyat. Pastinya, kalau benar gaji minimum dinaikkan RM1,800, ini akan membawa kepada rasa bersyukur dan rasa kebaikan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua kerajaan yang ada sekarang ini. Gaji minimum dikabarkan akan dinaikkan antara RM200 hingga RM300 kepada RM1,700 hingga RM1,800. Sinchu Daily melaporkan Majlis Perundingan Gaji Negara telah pun membincangkan isu gaji minimum pada akhir Jun dan mencapai kesefahaman mengenainya. Majlis itu perlu mengkaji gaji minimum setiap 2 tahun dan Menteri Sumber Manusia Steven Sim pernah berkata, dokumen gaji minimum akan dibawa kepada Jemaah Menteri untuk perbincangan dan keputusan pada bulan ini. Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF) Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, Majlis Perundingan Gaji Negara telah mengadakan mesyuarat pada 25 Jun dan antara agenda mesyuarat adalah mengenai cadangan gaji minimum yang baru. Syed Hussein berkata, Majlis telah bersetuju dengan cadangan gaji minimum yang baru, tetapi beliau enggan mendedahkan nilai yang dipersetujui kerana merupakan maklumat sulit. MEF telah mengemukakan cadangan kepada kerajaan. Mengambil kira kebanyakan perusahaan kecil dan sederhana masih berdepan masalah aliran tunai, maka semua perubahan gaji minimum harus mengambil kira kemampuan majikan, katanya. Beliau berkata kerajaan mungkin mempertimbangkan cadangan dan standard untuk gaji minimum yang baru. Ujarnya lagi, mengikut undang-undang, jika kerajaan tidak bersetuju, maka Majlis Perundingan Gaji Negara akan menilai dan berbincang semula. Sedusim berkata, kemampuan majikan adalah faktor paling penting dalam pelaksanaan gaji minimum. Jelasnya, jika gaji minimum adalah lebih tinggi tetapi majikan tidak mampu membayar, maka majikan mungkin memilih menamatkan perniagaan sekaligus mewujudkan kesan negatif. Perlu diambil perhatian bahawa kira-kira 10% pekerja masih tidak memperoleh gaji minimum RM1,500 yang dilaksanakan sejak Mei 2022. Beliau berkata syarikat multinasional, syarikat milik kerajaan dan syarikat pelaburan kerajaan dipercayai mampu membiayai gaji minimum yang ditetapkan kerajaan. Katanya, perusahaan kecil dan sederhana bagaimanapun berdepan masalah aliran tunai. Beliau justru mencadangkan kerajaan mencontohi Amerika Syarikat, Jepun dan Korea Selatan yang mengecualikan perusahaan kecil dan mikro daripada tetapan gaji minimum. Gaji minimum dinaikkan RM1,800. Persoalannya akan diketahui tidak lama lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bersatu, Muhyiddin Yassin kini dalam kritikal. Manakan tidak, kelihatan sekarang PAS seolah-olah bakal mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Dengan pendedahan seperti ini, nampaknya Muhyiddin Yassin Parti Bersatu sudah tidak mempunyai tempat taring lagi untuk menunjukkan kepimpinan dalam Perikatan Nasional. Mau bercakap untuk Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, itu kini seakan-akan menjadi mimpi yang tidak akan tercapai lagi.
Karena PAS sekarang sudah mempunyai senarai calon Perdana Menteri yang boleh dikata layak dan memang boleh diangkat. Rata-rata penganalisis politik meramalkan muktamar PAS kali ke-70 yang bermula hari ini akan membangkitkan isu PAS mengambil alih kepimpinan Pakatan Pembangkang Perikatan Nasional PN. Ahli Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata, waktu untuk PAS mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang sudah tiba. PAS perlu menggunakan strategi untuk mendapatkan jawatan tersebut, memandangkan bersatu berdepan masalah dalaman dan presidennya mempunyai kes di mahkamah, katanya kepada lapor FMT. Ketua Pembangkang sekarang ialah Datu Hamzah Zainuddin yang juga adalah Setiausaha Agung Parti Bersatu. Perikatan Nasional diketuai oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berdepan tuduhan di bawah akta hasutan kerana mempersoal kewibawaan agung ke-16 dalam pelantikan Perdana Menteri ketika kempen pilihan raya negeri kecil Nenggiri. Penganalisis Zairini Azmi dari Universiti Sains Malaysia juga senada dengan Azmi dalam isu ini. Muktamar PAS ke-70 berlangsung mulai hari ini sehingga 15 September di Kerdau, Temerloh, Pahang. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan dan juga pembongkaran seperti ini, nampaknya Parti Bersatu kini dalam bahaya besar. Kalau benar PAS mengambil alih kepimpinan dalam Perikatan Nasional, maka makin bahaya dan makin tergugatlah kekuatan Parti Bersatu. Buktinya ketika pilihan raya Nenggiri, calon pada Parti Bersatu adalah seakan-akan ditentukan oleh PAS. Senarai calon yang dicalonkan oleh Parti Bersatu telah ditolak oleh PAS dan dicalonkan pula calon daripada PAS yang celup. Itu belum PAS mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Bayangkan kalau PAS sudah mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional, sejauh mana Parti Bersatu masih mampu bercakap dan sejauh mana Parti Bersatu masih boleh bernafas. Yang pastinya kepimpinan Muhyiddin Yassin kini mula dipersoalkan. Seakan-akan beliau sudah tidak lagi relevan. Yang pastinya, adakah Hamzah Zainuddin yang akan mengambil alih pula kepimpinan daripada Muhyiddin Yassin, memandangkan Muhyiddin Yassin sekarang ini dalam bahaya berkait dengan tuduhan akta hasutan kerana mempersoal kewibawaan agung selain daripada kes-kes mahkamah beliau yang lain. Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen Anda.